atas peluang dan ruang yang diberikan kepada kita. Dapat lagi sekali kita bertemu pada pagi ini dalam membincangkan kitab zikir-zikir Nabi SAW dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan kesungguhan kita, kelaziman kita untuk menuntut ilmu ini akan menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang syekh berkata, paksalah hati kamu, hadirkan hati kamu kepada 3 perkara. Pertama sekali, hadirkan hati kamu untuk menunaikan solat. Paksa diri kita untuk tunaikan solat. Sesibuk mana sekalipun tuan-tuan kehidupan kita, tidak boleh berlepas diri daripada melakukan solat. Apa alasan sahaja tidak boleh tuan-tuan. Maksudnya solat ini merupakan benda yang paling utama dalam kehidupan. Kita kata apa paling utama? Kita kata kerja kita. Tak ada kerja paling utama. Solat paling utama. Kita kata keluarga kita paling utama. Tak ada keluarga paling utama. Solat paling utama. Mengutamakan hukum hakam suruhan Allah Subhanahu wa taala. Katanya bahawa solat ini kena paksa dalam jiwa kita supaya setiap hari hadir dalam jiwa kita. Yang keduanya, paksa diri kita untuk hadir ke dalam majlis ilmu. Sekurangnya tuan-tuan, satu hari ini kena sekali. Sekurang-kurangnya. Lebih lagi baiklah, kan? Hadir supaya hati kita ini akan patuh, akan dengar nasihat, akan diberi nasihat, akan lembut hati dan sentiasa beringat akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Al-Quran dia menyebut wadzakir, dan berilah peringatan. Allah taala mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi orang mukmin. Dia mengaku orang mukmin, mesti kita kena dapat ambil manfaat daripada peringatan yang diberikan. Jadi ada juga orang mendengar tapi tidak ambil manfaat. Dia mendengar tapi tidak ambil manfaat. Maknanya dia bukan lagi orang mukmin yang sebenarnya. Orang mukmin bagaimana? Bila dia mendengar benda yang baik, nasihat yang baik, dia akan ambil manfaat daripada perkara tersebut. Ini hadir ke majlis ilmu. Dan yang ketiganya tuan-tuan, paksa hati kita untuk membaca Al-Quran. Paksa diri kita untuk membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya sehari ini kena baca sekali. Sekali sehari kena baca. Usaha diri kita. Kita kata sibuk mana diri kita ini tuan-tuan. Kalau 3 perkara ini kita tak buat dalam kehidupan kita, maka Syekh ni kata apa? Mohonlah pada Allah akan hati yang baru. Hati yang baru, hati yang lain. Sebab apa? Sebab sekarang ini kamu sebenarnya tiada hati pun dalam jiwa kamu. Ini dia. Jadi besar ya. Maknanya kita dah cuba kebaikan, cuba melakukan kebaikan, cuba mendalami majlis ilmu, cuba melazimi, menduduki majlis ilmu, biasakan diri kita sedemikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hati kita dan akan sentiasa mengislah, memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ni awal pagi ni nak sambung daripada perbincangan kita yang lepas pada muka surat 28 kalau saya 28 hadis yang ke-16. Kami telah meriwayatkan juga kepada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فيه فقال ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفي رواية سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. Maksudnya
Nabi SAW keluar daripada rumahnya pada waktu sujud, pada waktu fajar, hendak solat subuh waktu subuh lah. Sementara itu dia Ummul Mukminin, isteri Nabi, berada di tempat solat. Setelah masuk waktu duha, maknanya dah berlalu subuh kan, sejam lebih kurang, sejam setengah ke 2 jam. Masuk waktu duha, Nabi SAW kembali ke rumahnya dan dia melihat Ummul Mukminin berada di tempat asal solatnya. Lalu baginda bersabda, engkau masih tetap dalam keadaan seperti yang aku tinggalkan tadi. Maknanya kau masih duduk sini lagi kan, tak keluar-keluar lagi kan. Dia menjawab, benar ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, setelah aku keluar dari rumah, aku mengucapkan 4 kalimah sebanyak 3 kali, yang apabila ditimbang dengan apa yang kamu baca sejak awal hari tadi, pasti ia akan lebih berat lagi. Mak Nabi kata, kalimah yang aku baca tadi lebih berat daripada apa yang kamu baca duduk ni daripada subuh sampailah ke waktu duha. Lebih besar lagi. Apa dia tuan-tuan? Lalu Nabi SAW membaca, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini zikir dia. Ini besar ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini pun boleh baca. Jadi tuan-tuan, ini zikir besar. Sebab apa? Sebab ini yang diajarkan Nabi SAW kepada isteri dia. Maksudnya apa? Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak makhluk ciptaannya, sereda dirinya, seberat arasnya, dan sebanyak tinta firman-firmannya. Dalam riwayat yang lain ada menyebutnya subhanallah adalah khalqihi, dia tak ada wa bihamdihi, dia subhanallah adalah khalqihi. Jadi 2 riwayat di sini tuan-tuan boleh sahaja nak mengamal mana-mana satu. Sama ada subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi pun boleh, ataupun satu lagi subhanallah adada khalqihi terus. Tidak ada wa bihamdihi. Jadi 2 riwayat ini kita boleh amal mana sahaja satu. Sekurang-kurangnya tuan-tuan baca doa ini, membaca zikir ini sebanyak 3 kali sehari. Eloknya orang mukmin ni kan, zikir ni seelok-eloknya kita buat di waktu pagi dan juga waktu petang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang mukmin, ingatlah Allah dengan zikir, dengan peringatan yang banyak, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan waktu senja. Jadi waktu pagi, waktu senja ini dia merupakan waktu orang-orang mukmin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, wa fil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka ini beristighfar, memohon ampun kepada Allah Taala. Siapa orang tuan-tuan? Orang mukmin. Waktu sahur ni bila waktu sahur? Sebelum subuh ke selepas subuh? Sebelum. Nah, sahur. Nah, wa fil ashar, waktu sahur sebelum subuh. Maknanya waktu qiyamul lail, waktu di sepertiga malam sebelum waktu subuh, bangun di waktu malam, beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin punya amalan, orang mukmin punya perangai yang seharusnya ada dalam jiwa kita. Walaupun tidaklah tiap-tiap hari kan, mungkin tidak tiap-tiap hari, tapi sekurang-kurangnya kita cuba buat tuan-tuan. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, jangan tinggal tiap-tiap hari. Ya, macam tu maksudnya kan. Tapi kita kebanyakannya tak boleh tiap-tiap hari, tinggal terus. Tinggal tiap-tiap hari. Ini masalah lah. Kita kena cubalah. Nak cuba buat sekurang-kurangnya seminggu tu ada 2-3 kali untuk berqiyamul lail. Kena ada. Dia tidak semestinya bangun terlalu awal pun, tak semestinya tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa qiyamul lail ini terlalu berat. Sebab apa? Sebab kita memerlukan masa sejam atau 2 jam sebelum waktu subuh. Kita rasa sedemikian. Sebenarnya tidak semestinya. Kadang-kadang, contohlah sekarang subuh, waktu subuh pukul 6.15 lebih kurang, 6.10 kan lebih kurang. Kita bangun pukul 5 pagi ataupun bangun 5.30 pagi, dah cukup dah. 5 pagi kita bangun, persiapkan diri dalam 5.30, 5 suku siap, 5.30 kita boleh start qiyamul lail. Tak ada masalah.
asalkan sebelum subuh. Ataupun 5.45 tak subuh lagi, kan? 5.45 dah siap untuk solat qiyamul lail. 5.30 kita bangun, mandi-mandi, persiapkan diri sebagainya. 5.45 start. 4 rakaat, 2 rakaat cukup, tetapi melazimi, orang kata apa, berterusan benda tersebut. Ini lebih baik. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan juga waktu petang. Waktu petang ni waktu senja, istighfar kepada Allah taala, zikir kepada Allah taala waktu pagi dan senja. Baik tuan-tuan. Kemudian kita lihat yang ke-17, hadis ke-17, kami telah meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dengan lafaz ala uallimuki kalimatin taqulinaha subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah midada kalimati subhanallah midada kalimati subhanallah midada kalimati. Ini pula tuan-tuan zikir yang sama tadi, tetapi jalur daripada riwayat kitab Imam At-Tirmidzi dengan lafaz yang menyebut dia berulang, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini yang pertama tadi, kan. Tetapi daripada Imam Tirmizi, dia meriwayatkan bacaan tadi subhanallah wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Terus 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi. 3. Sama juga dengan lafaz yang tadi. Kemudian kita lihat hadis yang ke-18. Kami telah meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an aqul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar habbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Yang bermaksud aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan Allah Maha besar. Kata Nabi SAW adalah lebih aku sukai daripada dunia yang terbit padanya matahari. Ini zikir yang kita biasa baca, kan, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat zikir ini, kita dalam kehidupan bukan kita tak baca langsung, kita baca zikir, kan? Kita baca zikir lepas sembahyang, kita baca, kadang-kadang tengah berjalan pun kita baca, nak tidur pun kita baca. Maksudnya di sini kita dah mengamalkan zikir, tetapi tidak berapa nak hadirkan jiwa kita. Jiwa kita ini bila kita baca zikir, kalau kita jiwa tidak menghadirkan jiwa, jadi zikir tadi jadi macam kita baca kat mulut saja, tuan-tuan, tak masuk dalam hati. Kan, sepatutnya zikir ini, kenapa zikir ini penting? Kerana zikir ini dia boleh memberi ketenangan kepada seseorang. Ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum. Allah Ta'ala sebut, perintahkan kepada kita untuk mengingati dia. Fadhkuruni, ingatlah kepada aku. Adhkurkum, Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari', maknanya dia akan berlaku sekarang ataupun akan datang dan selama-lamanya boleh berlaku. Allah Ta'ala kata, ingatlah kepada aku dalam perintah, maka aku akan ingatkan kepada kamu. Bila Allah Ta'ala akan ingat ni, tuan-tuan? Hari ini, besok, lusa, tulat, selama-lamanya Allah Ta'ala ingatkan kita, kerana kita sentiasa mengingati dia dalam bentuk zikir. So ini penting, kerana orang yang berzikir ini, dia akan memberikan kelapangan dada dia. Nah, dada dia akan jadi lapang, akan jadi tenang. Sebab tu kita lihat, kita dah berzikir, tapi kenapa masalah tak selesai, kan? Rumit, masalah kecil, macam besar masalah. Macam Prof baca tadi, apa, alam nashrah laka sadrak, kenapa? Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami telah melapangkan dada engkau, wahai Muhammad?
Maknanya bila Allah Ta'ala lapangkan dada seseorang itu, dia akan menjadi mudah, dia akan menjadi lebih tenang, dia akan menjadi urusan segala-galanya yang rumit menjadi senang belaka. Kalau kita lihat tuan-tuan, seorang syekh ni kisah dengan anak murid dia, datang bertemu dengan dia, tanya pada dia, dia kata masalah yang besar, dia nak bersoal kepada syekh ni. Belum lagi anak muridnya soal, syekh ni dia duduk di tepi tasik yang cantik. Tasik tu memang airnya jernih sebagainya. Syekh tu ajak murid datang sini, dia bawa satu gelas air, dia bawa satu gelas air, dia bawa segenggam garam. Lalu dia pun masukkan garam dalam air, jadi dia bagi anak murid dia minum. Minum sekejap muntah sebab masin, kan? Muntah dan masin. Lalu dia pun tuang dalam tasik. Garam ni dia campak dalam tasik dan dia ambil air tasik, bagi dia minum. Bila anak murid dia minum, oh, tak ada rasa masin, tawar, kan? Tak ada rasa masin dan rasa tawar. Itulah perumpamaan syekh itu kata, kalau hati kamu sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa ingat pada Allah, Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita seluas tasik yang ada ni, seluas-luasnya. Bermaksud masalah tadi yang ada pada garam tadi masuk ke dalam itu, dia tak akan memberi kesan kepada hati yang besar. Ini dia, maknanya kita lapangkan dada kita. Bila ada masalah datang akan jadi mudah selesai. Kenapa kita jadi susah, tuan-tuan? Sebab hati kita masih lagi sempit. Adakah dengan sebab kita tidak berzikir? Tidak. Kita telah berzikir pun, tetapi zikir kita tadi tidak sepenuhnya hadirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Kalau kita tengok, tuan-tuan, cerita Ultraman. Tuan-tuan pernah tengok cerita Ultraman kan? Ultraman Taru kan? Taru. Dia punya modus operandi dia. Ada raksasa datang, betul tak, kan? Raksasa datang dan pecahkan bangunan. Ini biasalah. Pecah bangunan tu keluar api. Raksasa pun keluar api kat mulut dia, kat tangan dia, kan? Bangunan pecah, mumah habis pecah. Lalu Ultraman ni dia duduk dalam kapsul pesawat, kan? Dia pun tengok dekat CCTV dia, raksasa tengah buat kacau. Dia pun akan keluar daripada kapsul dia, pergi ke tempat tu, kan? Manusia biasalah, pakai blazer, pakai coat semua ni. Tapi adakah ketika itu dia terus berlawan dengan raksasa? Adakah dia berlawan terus? Tak berlawan lagi, kan? Dia tak berlawan langsung. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia kecil masa tu. Maksud dia manusia biasa, raksasa besar. Dia lihat, oh, tengah buat bangunan kacau, kan? Lalu bagaimana dia buat? Dia pun naik ke langit lah, kan? Dia pun naik ke langit. Akhirnya dia turun dalam keadaan dia sama tinggi dengan raksasa tu. Betul tak? Boleh dia berlawan masa tu. Nampak tak? Ini kaedah dia untuk melapangkan dada seseorang. Bila ada masalah datang, kalau wadah kita, dada hati kita sempit, masalah tu kecil pun kita akan jadi besar masalah tu. Lalu bagaimana orang mukmin dia berhadapan dengan masalah besar, dia boleh selesaikan? Sebab dia melapangkan dada dia melapangkan wadah dia. So begitulah orang sentiasa berzikir. Jadi Ultraman tadi pun dia tak lawan terus dengan masalah, sebab dia tahu masalah itu besar. Jadi bagaimana dia buat? Dia besarkan diri dia dulu. Nampak tak? Dia besarkan diri dia, dia turun balik, baru dia berlawan dengan raksasa. Nak katakan kalau dia dah besar, jiwa dia dah besar, masalah yang datang itu besar mana pun, kalau jiwa dia lagi besar, masalahnya akan kecil bagi dia. Inilah rahsia orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting, tuan-tuan, kita kena buat. Zikir ni memang kena buat, kena zikir sentiasa dan hadirkan diri kita. Sama ada kita nak baca sambil berjalan, sambil memandu, sambil duduk lepas solat, ini tak kisah. Tetapi cuba hadirkan jiwa kita. Sekarang ni ramai orang solat. Kalau ikutkan solat ni kan, Allah tak sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang ramai baca Quran. Quran ni sepatutnya menjadi penawar kepada dia. Tetapi yang baca Quran tadi, yang solat tadi, orang yang sama juga melakukan maksiat. Orang yang sama juga melakukan kemungkaran. Yang buat zalim pada orang, dia lah, kan? Yang menindas pelbagai masalah, menindas orang-orang di bawah dia, dia lah. Yang buat zalim pada keluarga, isteri, anak-anak, dia lah juga.
Yang buat maksiat dia lah juga. Tapi dia solat tak? Solat. Dia berzikir tak? Baca Quran tak? Baca. Solat pun baca, zikir pun zikir. Kenapa jadi sedemikian? Sebab hati dia tidak hadir sebenarnya dalam bentuk solat tersebut. Sedangkan Allah telah sebut dah, solat ini dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dia solat dan dia buat mungkar? Kenapa dia solat dan dia buat perbuatan keji? Kerana solat tadi tidak benar-benar hadir dalam jiwa dia. Itu maksudnya. Nah, kalau kita hadirkan jiwa betul-betul solat kita ini, maka dia akan dapat mencegah daripada perbuatan tu. Begitu juga lah baca Quran dan sebagainya, kan? Kadang-kadang kita ni masalah dia baca Quran selalu, kan? Sebab nak hadirkan jiwa ni dia ada beberapa kaedah, tuan-tuan. Tak hadir jiwa dia, jadi kita baca Quran tak faham, kan? Jadi habis dengan begitu saja. Kita semayang pun tidak ada rasa perasaan dekat dengan Allah, tidak ada rasa perasaan suka nak semayang. Orang kata nak buat ibadat ni dalam keadaan istirahat, maknanya dalam keadaan yang suka, yang santai, kan? Tak boleh sedemikian, sebab jiwa tak hadir. Tapi kita santai juga, santai dengan tengok drama. Tak drama, oh santainya, kan, 2 jam 3 jam tak rasa. Kenapa Nabi solat sampai bengkak kaki? Sebab dia istirahat dalam solat dia. Dengan solat dia rasa santai. Allahu Akbar, angkat takbir saja terus lupa sampai kaki dia bengkak, dia tak sedar. Inilah sebenarnya bila kita hadirkan jiwa kita dalam solat, hadirkan jiwa kita dalam baca Quran, kita akan rasa benda tersebut jadi lega, jadi santai, kan? Imam baca surah As-Sajadah pun kita tak rasa mengah, betul tak? Ini imam baru baca Sabbihis, Allah Sabbihis pula malam ni, panjang pula lah, kan? Panjang imam ni. Last kali dia gelarkan imam Sabbihis lah, dia kata. Imam mana semayang tadi? Imam Sabbihis tu lah, dia kata. Namakan imam Sabbihis, padahal imam tu nama lain, kan? Pasal suka baca Sabbihis. Sabbihis ni tak sampai satu muka surat, tuan-tuan, sikit je, kan? Nah, inilah sebab apa? Sebab kita buat solat, buat zikir, tetapi tidak menghadirkan jiwa. Jadi perasaan kita sentiasa berat. So nak hadirkan jiwa bagaimana, tuan-tuan? Pertama sekali memahami teks-teks tersebut. Memahami teks tersebut, bacaan dalam solat, fahamkan. Belajarlah, kena cuba fahamkan bacaan dalam solat. Yang keduanya, fahamkan bacaan Al-Quran yang kita baca tadi. Kita baca Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah kami berwasiat kepada kamu wahai anak Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, Allah sebut dalam Quran. Tapi kita baca Yasin, kita buat maksiat. Kita baca Yasin, kita ikut perangai syaitan. Kerana tidak ada jiwa kita hadir. So kena hadirkanlah. Kena hadirkan betul-betul dalam jiwa kita, biar teks-teks yang kita baca ni at least memahami. Paling kurang pun surah Al-Fatihah fahamkan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mari dalam jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin, datang faham, maka kita akan lebih khusyuk dalam ibadat tersebut, Ini penting, maknanya dia akan menghadirkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tadi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata bacaan ini, kan, subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah maha besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku lebih sukai daripada dunia yang terbit padanya matahari, daripada dunia dan segala-galanya yang ada dalam ni lah. Yang kita lihat, betul-betul apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, kenapa Nabi kata demikian, tuan-tuan? Kerana dia puji Allah Ta'ala, dia mengangkat kedudukan Allah Ta'ala, dia mengingati Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ingat pada dia. Maknanya bila dia redha pada Allah, Allah akan redha pada dia, Allah akan senang dengan dia. Bila Allah redha dengan dia, tuan-tuan, Allah redha dengan kita, apa lagi yang kita nak selain daripada keredaan Allah Ta'ala? Nak lagi tak dunia ni? Tak nak dah. Inilah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berzikir kepada Allah, fadhkuruni adzkurukum. Ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Kan, dia akan ingat. Bila ada masalah, Allah Taala akan bantu untuk menyelesaikan masalah. Kerana kita sentiasa ingat pada dia.
Dia ada dua kisah utama dalam Al-Quran. Kalau kita lihat kematian Fir'aun yang ditenggelami air, kan? Allah Ta'ala hantarkan laut dan juga terbelah, dia mengikuti rombongan Nabi Musa dan tertutup. Dan ketika itu dia mohon nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya dia, al-ana, adakah sekarang ni? Adakah sekarang ini, kan? Sebelum ni kau tak nak beriman, sekarang ni kau nak beriman. Dah nyawa dekat sini dah. Lalu Allah Ta'ala tak terima taubat dia, tuan-tuan. Tetapi Nabi Yunus alaihi salam, kisah keduanya, Allah Ta'ala sebut falaula annahu kana minal musabbihin. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, kan? Dia buat undian dalam kapal bahawa berat muatan lebih dia kena turun. Lalu jatuh Nabi Yunus pun kena turun. Dia turun saja, ikan paus datang telan dia. Bila telan dia, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus ini bukan orang yang berzikir kepada aku, bukan orang yang sentiasa berzikir kepada aku, kalaulah dia bukan orang tu, nescaya aku akan matikan dia dalam perut ikan paus tu. Tapi Nabi Yunus ni, apa kisah dia, tuan-tuan? Dia dimuntahkan ikan paus semula, betul tak? Sebab apa dimuntahkan? Sebab dia orang berzikir. Nampak? Allah Ta'ala buatkan ayat kontra, maksudnya, kan? Kalau tidak berzikir, nescaya dia akan mati. Tapi adakah dia mati? Dia tak mati. Sebab Allah Ta'ala muntahkan ikan Yunus semula, kan? Muntahkan ikan Yunus semula. Sebab apa? Sebab dia ni sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kecemasan, emergency, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, doa Nabi Yunus, kan? Ada emergency, dia baca sahaja doa ini, Allah Ta'ala akan bantu dia terus. Sebab apa, tuan-tuan? Allah bantu ketika emergency. Ketika tak emergency, dia sentiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun begitulah, nah. Jangan emergency saja cari sejadah, mana? Emergency cari sejadah. Alamak, orang tak bayar hutang, buka je sembahyang hajat, Allah bayarlah hutang, ya Allah, bukalah hati dia, lapangkan hati dia bayar hutang aku. Bukankah tak boleh begitu? Boleh, tuan-tuan. Tetapi kita sentiasa kena buatlah. Tak boleh time emergency saja. Bila nak baca Quran, time ada orang mati. Bila nak baca Yasin, time malam Jumaat. Ni dia. Kenapa? Sepatutnya benda ni kena buat seterusnya, berterusan. Jangan tunggu part-part tertentu, jangan tunggu timing tertentu baru nak buat. Kalau tak ada timing tu, tak adalah baca. Ini masalah, kan? Bila nak baca Quran? Ramadan, Ustaz. Ramadan, kan? Tak lama Ramadan, tuan-tuan. Boleh baca Quran balik. Habis kalau lepas Ramadan tak baca Quran, simpan Quran atas gerabak lah, almari. Nak baca balik berabuk, tuan tengok, kan? Bila ada kematian tu, datang ke rumah jiran, ada kematian, buat Yasin, kan? Orang lain dapat surah Yasin satu seorang lah, kecil, kan? Mudah nak jumpa, nak buka Yasin, kan? Kita datang lewat, tuan rumah holok Al-Quran sebiji, kan? Baca ni Yasin. Ni buka punya belik sampai pukul 11.30 pagi tak jumpa surah Yasin, tuan-tuan. Kesudahan. Makan saja hari tu, betul tak? Tutup Yasin, tutup Quran, letak atas, ambil nasi, makan balik saja hari tu. Pasal tak mesra dengan Al-Quran. Tak jumpa cari surah Yasin dalam Al-Quran. Teruk, tuan-tuan. Jangan sedemikian. Sentiasa buat. Emergency ke tak emergency ke, kita kena buat zikir, ingat pada Allah Ta'ala. So bila timing emergency datang, kita baca sahaja, Allah akan beri bantuan, insyaAllah. Yang ke-19, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang atas tadi, tuan-tuan, yang ke-18 tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini banyak Nabi ajarkan kepada anaknya Fatimah. Dikenali juga sebagai zikir Fatimah. Nak tidur malam baca, kan? So kita boleh baca anytime saja zikir ni. Dia tidak ada waktu-waktu yang tertentu, tidak ada, dan tidak ada waktu terhalang pun tak ada, kan? Kita orang lelaki anytime boleh baca, wanita pun kalau uzur pun boleh baca zikir-zikir sedemikian, supaya ketika uzur pun kita tak solat, kita tak boleh baca Quran, kita tidak lupa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-19, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat
kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladin Ismail. Bermaksud sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, semata-mata tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan atas segala sesuatu dia maha berkuasa. Ini maksud dia. Kata Nabi SAW, siapa baca doa ni sebanyak 10 kali, pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Ini besar. Nah, membebaskan hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Allahu Akbar, tuan-tuan, besar. Zikir ni sebenarnya dia ada satu lagi lafaz, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Dia ada itu. Itu pun sahih juga, yang ni pun sahih juga. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh juga. Jadi kita dengar orang baca, kita tak pelik lah, sebab kita tahu dua-dua, kan? Okay. Kalau kita lihat zikir yang dibacakan ini merupakan satu zikir yang besar. Dalam riwayat yang lain, kalau tuan-tuan tengok pada yang berikutnya, yang ke-20 ni, kita lihat yang ke-20. Ini sahih Bukhari dan Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Zikir yang sama, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Ini hadis panjang, kalau kita baca maksud dia. Maksudnya, siapa yang membaca zikir ini sebanyak 100 kali, 100 kali sehari, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian, di atas segala sesuatu dia maha berkuasa, sebanyak 100 kali sehari. Baik, kita lihat apa maksud, apa dia akan dapat. Dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Besar, tuan-tuan. Pahala ni membebaskan 10 orang hamba. Mana dapat hamba sekarang ni? Tak ada hamba dah sekarang ni. Maknanya kalau kita tak baca zikir ni, kita tak ada peluang nak dapat pahala tu. Tapi pahala tu besar. Nah, sekarang ni kita baca zikir ini, dia akan memberikan kita pahala sedemikian. Diberikan kepadanya 100 pahala. 100 pahala daripadanya, dihapuskan daripadanya 100 dosa. Hapus 100 dosa, beri 100 pahala, membebaskan 10 orang hamba lagi, dan mendapat perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari sampai petang. Sehari suntuk sampai waktu petang. Tidak ada orang yang dapat melakukan yang lebih baik daripada itu, kecuali orang yang mengucapkan benda yang sama lebih banyak daripada dia. Dia baca 100, orang lain baca 300. Dia baca 100, orang lain baca 400, 500, 600. Lebih banyak daripada dia, dan tentu orang tu lebih baik daripada dia. Apa kelebihan, tuan-tuan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama sekali, diberi pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Yang kedua, diberikan kebaikan kepadanya 100 diberikan 100 pahala. Yang ketiga, dihapuskan 100 kejahatan, 100 dosa daripada dia, dan pada hari tersebut dia akan dijaga oleh para malaikat, jaga dalam penguasaan Allah Ta'ala daripada godaan syaitan sampailah waktu petang. Ini besar, ya? Orang kata dalam hadis yang lain ada menyebut kalau tuan-tuan tengok dalam kes, dalam bab-bab perubatan Islam, kan, saya pun terlibat dengan perubatan Islam. Zikir ini sememangnya kita amalkan. Zikir ini sememangnya kita amalkan bagi pesakit-pesakit yang ada gangguan sihir, ada gangguan santau, ada gangguan syaitan, ada saka, ada benda. Baca zikir ni, tuan-tuan, sebanyak 100 kali sehari. Kena baca. Baca zikir ni bagi orang yang ada santau, ada sihir tadi, dia akan mengurangkan, lama-lama dia akan hilang. Siapa nama ni? Akan membatalkan sihir tersebut. Bagi orang yang ada. Bagi orang yang tak ada, saya tak ada sihir, tak ada kena apa-apa, ustaz, kena baca juga. Untuk apa dia? Untuk protect diri dia, sebagai pendinding. Ya, sebagai pendinding. Ini dinding kuat ni, tuan-tuan ni. Ini pendinding yang kuat.
Jangan kita duk pakai tangkal, duk pakai azimat, duk gantung-gantung. Ini semua syirik berlaku tuan-tuan. Khurafat. Kita nak mudah kan, tak payah baca lah, gantung senang, gantung kat tangan. Ayat Quran ni Ustaz, kau tahu tak ayat Quran ni? Pandai pula dia kata ayat Quran ni kan. Nabi pun tuan tengok sahabat gantung ayat Quran ni, besok buka balik. Sebab apa? Sebab ini bukan kaedah kita. Kaedah kita adalah membaca, memuji Allah, mengharapkan balasan daripada Allah. Itu kaedah kita. Adapun kalau kita jenis gantung, mengambil kesempatan atas ayat tadi, dan kita tidak harapkan apa-apa pun, tidak baca, tidak puji Allah pun, tapi mengharapkan benda inilah jadi kebaikan pada kita. Padahal apa yang ditulis tadi itu adalah yang sepatutnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah ke apa-apa kan. Dan dengan kita baca zikir ini, sememangnya lebih besar dan lebih utama lagi. So ini adalah besar dan juga adalah penting untuk kita mengamalkannya daripada pagi dan petang. Zikir ni tuan-tuan boleh baca sebanyak 100 kali sehari. Tuan-tuan boleh pecahkan. Kita boleh pecahkan, contohnya lepas subuh 20 kali, zuhur 20 kan, asar, maghrib dan isyak 20 sampai 100 kali sehari. Sebaik-baiknya baca sekaligus. Sebaik-baiknya lepas subuh baca sekaligus, sambil berjalan kan, ataupun bila kita teringat je baca. Teringat aja baca. Berapa kali dah hari ni? Tak payah kira lah, biar malaikat kira je. Tak payah berkira-kira sangat, betul tak? Lebih ke apa tak kisah, aku nak baca je. Nak baca supaya benda tersebut menjadi benda yang kelaziman dalam jiwa kita. Dan insya-Allah saya rasa untuk hari ini sampai di sini sajalah. Ada beberapa zikir yang telah diberikan, dan kesemua ini yang sahih daripada Nabi SAW ya. Dengan mudah-mudahan kita mengamalkan yang sahih, dapat kita menghakiskan benda-benda yang batil, benda-benda yang orang kata apa, yang mungkar kan. Banyak juga tuan-tuan zikir-zikir yang mungkar, yang direka-reka dan diletakkan atas nama Nabi SAW dengan pelbagai kepentingan. Ya, ada dia orang buat zikir ini, baca ini kata Nabi SAW akan mendapat pahala sedemikian kan. Buat ini sedemikian. Bila kita cek hadis, ini hadis palsu rupanya. Maka dah tentu dalam al-azkar ini boleh katakan majoritinya yang sahih daripada Nabi, daripada hadis Bukhari dan Muslim, dan memang sahih, dan tuan-tuan boleh mengamalkannya 100% tanpa ragu-ragu daripada apa yang disebutkan tadi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan zikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan kita, akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan bila kita ada sahaja masalah, minta zikir daripada Allah, selesaikan masalah itu, maka Allah taala akan mudahkan urusan kita dengan segala-galanya, insya-Allah. Jadi untuk itu sampai di sini sahaja pada pagi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.